Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Bagaimana kita pada malam ini sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita, iaitu kitab 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib yang telah disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan pada malam ini kita sudah berada di kisah kita yang ke-25. Betul tak? Saya rasa betul lah. Itu kan? Rasanya betul. Iaitu kita berada di muka surat 121 yang membincangkan tentang satu lagi kisah tentang hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ia menjadi nyata. Okey, kisah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ia menjadi kenyataan. Baik, kisah ini bertajuk Demi Allah Muhammad. Muhammad di slide saya tertinggal huruf D di situ. Demi Allah Muhammad tidak berdusta. Baik, hadis ini diceritakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud dia berkata, intaliq Sa'du, okay? Intaliq Sa'du. Intaliq Sa'du bin Mu'adhin mu'tamiran. Jadi Sa'ad ibn Mu'az dia pernah bertolak ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan perlu untuk saya jelaskan, ibadah umrah ini pada zaman jahiliah juga ada. Okay, tapi dengan cara dia lah. Hilang suara saya. Belum tekan minyak baru dia satu dia hilang suara. Tapi yang penting nak kata di sini, pada zaman jahiliah kita juga pada waktu itu ada ibadah tawaf, ada ibadah umrah, cuma dengan cara mereka, bukan sebagaimana cara yang disyariatkan oleh agama kita, sebagaimana dalam agama kita ini. Jadi Abdullah ibn Mas'ud dia cerita, Sa'ad ibn Mu'az dia pernah satu hari dia bertolak ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Qala fanazala ala Umayyah bin Khalaf Abi Safwan wa kana Umayyatu idza intalaqa ila Syam famarra bil Madinah. Jadi dia pun singgah ke rumah Umayyah bin Khalaf. Dia singgah ke rumah Umayyah bin Khalaf, Abi Sufyan, yang mana biasanya Umayyah ni pun bila dia bertolak ke Syam, dia akan lalu ke Madinah dan dia akan nazala ala Sa'din. Dia juga akan singgah ke rumah Sa'ad. Jadi itu biasalah ya, sebab kita members lah, kita kata gitu, kawan. So bila kita ada kesempatan untuk bertemu, kan dah alang-alang orang kata singgah di tempat itu, singgah sekalilah ke rumah teman kita. Jadi pada waktu itu dia kata faqala Umayyatu li Sa'din intazir hatta idhan tasafa an-nahar wa ghafala an-nas intalaqtu fatuftu fabaina Sa'dun yatufu idha Abu Jahlin faqala man hadha alladhi yatufu bil Ka'bah. Bila Sa'ad bin Mu'adh dia singgah ke rumah Umayyah tu tadi kan, dan dia nak pergi tawaf di sekeliling Kaabah. Umayyah kata kepada siapa tadi?
kepada dah lupa Sa'ad dah. Umayyah kata kepada Sa'ad bin Mu'az, tunggulah nanti, tunggu dah siang sikit kan, hingga tengah hari sikit bila orang ramai sedang berehat, nanti kita pergilah. Mungkin waktu tu tak berapa ramai orang sangat, kan begitu keadaannya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni pun cerita, bila dah agak tengah hari, waktu pun dah tak ramai orang sangat, maka Sa'ad pun keluar dengan Umayyah tu tadi kan untuk melaksanakan tawaf di sekeliling Kaabah. Jadi kata ketika sedang tawaf, silap ejaan saya tu ketika hampir ketika hampir tengah hari lalu mengerjakan tawaf. Ketika sedang tawaf, uh, Abdullah kata tiba-tiba muncul Abu Jahal. Ya, Abu Jahal nampak Sa'ad bin Mu'az dan dia pun tanya, siapa ni yang sedang tawaf di Kaabah? Siapa yang sedang tawaf di Kaabah ni? Abu Jahal tanya bila dia nampak Sa'ad bin Mu'az. Dan Sa'ad bin Mu'az, dia kata, faqala Sa'dun ana Sa'ad. Jadi Sa'ad ni bila dia dengar pertanyaan Abu Jahal, dia pun kata kepada Abu Jahal, saya adalah Sa'ad. Aku ni ialah Sa'ad. Faqala Abu Jahlin tatufu bil Ka'bah aminan wa qad awaitum Muhammadan wa ashabah. Jadi Abu Jahal ni dia mempersoalkan tentang satu isu ni kan, dia kata, kau ni bukan main lagi ya, amboi bukan main lagi. Tawaf dekat sini dalam keadaan yang aman, tak ada sebarang gangguan, sedangkan engkau ni adalah orang yang membela Muhammad dan para sahabatnya. Kita tahu sekarang ini Abu Jahal adalah orang yang tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ni seboleh mana dia ingin menyingkirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang menyokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia nampak Sa'ad tu, actually dia sengajalah tanya, siapa ni orang ni? Tiba-tiba tawaf dekat sini kan? Dia kata gitu. Dan Sa'ad kata, aku Sa'ad lah. Okay, aku Sa'ad sedang tawaf. Dan dia pun kata, boleh pula engkau ya tawaf kat sini secara aman. Sepatutnya orang yang dia menyokong, yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibenarkan untuk tawaf di sekeliling Kaabah. Okey, kerana itu adalah kawasan Abu Jahal, orang-orang Makkah Quraisy. Jadi Abu Jahal ni pun sindirlah. Dia sindir cakap begitu kan kepada Sa'ad. Senang pula dia ni boleh tawaf di sekeliling Kaabah, sedangkan kau ni orang yang telah menyokong, yang membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dan juga para sahabatnya. Faqala na'am. Fatalahaya bainahuma faqala Umayyah li Sa'din la tarfa'u sautaka ala Abil Hakam. Jadi Sa'ad bin Mu'az ni kan, bila dia dengar Abu Jahal kata gitu, dia pun marah lah kan. Dia kata, yelah aku memang bela Muhammad, jadi apa masalah kau? Dia macam gitulah, orang bergaduh. Dan mereka pun saling bergaduh, saling maaf saya guna ayat ni, saling caci maki, saling ucapkan perkataan yang kasar dan sebagainya, sehingga Umayyah pun dia kata kepada Sa'ad, Sa'ad kau janganlah tinggi suara dekat Abu Jahal tu kan, kau jangan tinggi suara dekat dia. Dia tu orang yang pembesar di kawasan kita ni, kat kawasan Kaabah Mekah ni kan, janganlah tinggikan suara. Summa qala Sa'dun wallahi la in mana'tani an atufa bil baiti la aqta'anna matjaraka bisyam. Jadi Sa'ad pun kata kepada Umayyah, demi Allah, kalau engkau halang aku, okey, kerana semata-mata aku ni orang yang menyokong Muhammad, kalau engkau halang aku daripada tawaf dekat sekeliling Kaabah ini, aku akan pastikan perniagaan engkau tak dapat untuk engkau kendalikan di Syam. Jadi ini kata Sa'ad kepada Umayyah. Faqala faja'ala Umayyah tu yaqul li Sa'din. Tetapi pada waktu itu, walaupun Sa'ad sudah memberikan kepada dia dengan warning lah, dengan amaran kan. Kalau kau tak bagi aku tawaf, aku akan putuskan hubungan perniagaan kau di Syam. Begitu. Jadi masalahnya sekarang ni, Umayyah dia masih lagi mengingatkan kepada Sa'ad tentang jangan tinggikan suara kepada Abu Jahal. Okay, jangan tinggikan suara kepada Abu Jahal sebab dia adalah orang yang menjaga tempat ini. Faghadiba Sa'dun. Jadi Sa'ad pun jadi marah. Bila Sa'ad marah, Sa'ad pun kata kepada Umayyah. Dia kata gini,
Sebab apa? Sa'ad ni dah pegang dia. Dah pegang badannya. Jangan ni kan. Dah macam pegang dia supaya jangan gaduh dengan Abu Jahal. Jadi Sa'ad Umayyah dah pegang dia. Jadi Sa'ad ni marah. Kata, asal pegang-pegang ni? Jangan pegang lah. Jadi Sa'ad kata kepada Umayyah, lepaskan aku. Jangan pegang-pegang aku lah. Dia kata gitu. Kau nak tahu apa? Dia kata kepada Sa'ad. Dia kata kepada Umayyah, lepaskan aku. Sesungguhnya aku telah mendengar Muhammad SAW akan membunuhmu. Jadi, Sa'ad pun beritahu kepada Umayyah yang dia dengar Nabi SAW akan membinasakan dia, akan membunuh dia. Sa'ad pada waktu itu dia pun terdiam. Okay. Dia terdiam. Umayyah yang terdiam. Saya confuse antara dua ni. Umayyah dia pun terdiam. Umayyah kata, aku? Maknanya Muhammad kata dia nak bunuh aku. Kan? Terdiam ni maksudnya mempersoalkan kembali tu ialah kerana dia rasa khawatir, dia rasa risau, dia rasa bimbang. Sa'ad pun kata, ya, memang aku dengar macam gitu. Muhammad akan bunuh engkau. Jadi, Umayyah pun dia kata begini, demi Allah, Muhammad tidaklah berdusta apabila berbicara. Jadi, Umayyah ni, dia pun kata kepada Sa'ad, kalaulah, memang betul lah, kalau Muhammad dia kata macam gitu, dia tidak akan berbohong. Bila dia berkata sedemikian. Kalau dia kata dia akan bunuh aku, maka aku akan terbunuhlah di tangan dia. Ataupun ada sesuatu berlaku yang menyebabkan aku terbunuh kerana kata-kata Muhammad itu tadi. Jadi, Umayyah ini, dia pun pulang. Okay? Dia pulang ke rumah, dia ceritakan apa yang telah berlaku kepada isterinya. Haddatha faraja'a ila imra'atihi. Dia pulang, dia ceritakan kepada isterinya apa yang telah berlaku. Faqala ama ta'lami ma qala li akhi ahil Yathribi. Umayyah bila dia pulang ke rumah ni, dia kata kepada isteri, adakah engkau tahu apakah yang telah dibicarakan oleh saudaraku daripada Yathrib? Yathrib tu Madinah lah ya. Pada waktu itu kita panggil Madinah sebagai Yathrib. Jadi Umayyah tanya kepada isterinya, adakah engkau tahu apakah yang telah diceritakan oleh Sa'ad kepada aku? Okey, saudara aku daripada Yathrib itu. Qalat wa ma? Isteri pun tanya. Okey, apa dia cerita? Qala za'ama annahu sami'a Muhammadan yaz'umu annahu qatili. Sa'ad dia cerita kepada aku bahawa dia kata Muhammad akan membunuh aku. Dan isteri ni pun dia kata dengan ayat yang sama sebagaimana Umayyah sebutkan di hadapan Sa'ad. Dia kata apa? Fawallah ma yakdhibu Muhammad. Demi Allah, Muhammad dia tidak akan berdusta. Maknanya kalau dia kata gitu, gitulah yang akan terjadi. Jadi, qalat lahum ra'atahu. Qala falamma kharaju ila badrin waja'a as-sarikh. Dan sampailah pada satu masa, maknanya peristiwa tu dah selesai. Peristiwa pergaduhan Sa'ad dengan Abu Jahal di hadapan Kaabah kan, yang mereka saling berteriak, yang mana mana Umayyah pun halang Sa'ad ini daripada bergaduh dengan Abu Jahal sampai kan Sa'ad marah kepada Umayyah, lalu dia pun kata kepada Umayyah kan bahawa aku dengar Muhammad akan membunuh engkau, dan dia percaya bahawa itu adalah perkara yang benar kerana bila Nabi SAW berbicara, ia bukanlah perkara yang dusta, dan itu juga yang disebutkan oleh isterinya. Jadi sampailah, kisah itu dah selesai. Okay? Kisah itu sudah selesai, sampailah kepada satu keadaan, datanglah seruan untuk berperang. Dan peperangan ini dinamakan sebagai peperangan Badar. Dan dalam peperangan ini, dia pun dipanggil untuk keluar berperang. Peperangan itu berlaku antara musyrikin Makkah dan juga Nabi SAW. Jadi itu bermakna Umayyah jika dia keluar pergi berperang dalam peperangan Badar ini, dia akan bertemu dengan Nabi SAW. Dan kemungkinan apa yang diucapkan oleh Sa'ad tentang Muhammad akan membunuh dia akan menjadi benar. Jadi apa yang dia buat, falamma kharaju ila badrin waja as-sarih qalat lahum ra'atahu. Jadi bila dia nak menyahut panggilan keluar berperang di Badar itu kan, isteri dia pun mengingatkan kepada dia. Dia kata, ama zakarta ma qala laka akhuka al-Yathribi.
Qala fa arada an la yakhruja faqala lahu Abu Jahl innaka min ashrafil wadi fasir yawman aw yawmaini fasara ma'ahum faqatalahu Allah. Jadi kita lihat begini. Isteri Umayyah ni ingatkan kepada Umayyah. Bila Umayyah nak keluar daripada rumah untuk menyertai peperangan Badar, isteri dia ingatkan kepada Umayyah, tidakkah engkau ingat apakah yang telah dikatakan oleh saudaramu daripada Yathrib, iaitu Sa'ad? Kau tak ingat ke apa Sa'ad cakap? Yang kau ni akan mati, maknanya Muhammad akan membunuh engkau. Jadi, bila isterinya mengingatkan tentang hal itu kepada Umayyah, Umayyah dia tak jadi untuk ikut serta dalam peperangan itu. Namun Abu Jahal dia datang bertemu dengan Umayyah. Kerana Umayyah tak jadi tu maknanya Umayyah takutlah kalau aku keluar ni nanti kan habis aku jumpa dengan Muhammad, Muhammad akan bunuh aku. Sebab Muhammad itu dia kalau cakap, dia tidak bercakap dengan kata-kata yang dusta. Biasanya apa yang Muhammad kata akan menjadi kenyataan. Jadi Umayyah ni takut nak keluar sebab nanti pergi perang Badar dia akan bertemu dengan Nabi SAW dan pasti dia akan terbunuh dalam peperangan itu. Dia pun tak jadi keluar. Bila dia tak jadi keluar, Abu Jahal datang ke rumah dia. Bila Abu Jahal datang ke rumah dia, Abu Jahal pun kata kepada dia, dengan kata-kata gini lah, apakah kamu masih, maaf, maka Abu Jahal kata, kamu adalah pembesar kota ini, iaitu lembah ini, itu Makkah. Bergabunglah sehari atau 2 hari saja. Jadi, Abu Jahal kata kepada Umayyah, tak apa, kau ni ikut je kita. Engkau ikut kita 1 hari 2 hari saja. Sebab apa? Engkau adalah pembesar yang ada di kota Makkah ini. Kalau kau tak keluar nanti apa kata orang? Macam tu kan? Nanti apa kata orang? Kata engkau tak ikut kita pergi perang Badar. Kita kerahkan orang ramai untuk keluar. Dan kalau kita ni yang menjadi pembesarnya ni, yang menjadi pemimpin di kota ini, tidak turut serta dalam peperangan itu, nanti orang tak kata kita ni penakut dan sebagainya. Ini adalah kata-kata daripada Abu Jahal. Jadi, Abu Jahal menyarankan kepada dia, tak apa, kalau kau takut, okay, dengan apa yang dikatakan oleh Sa'ad tentang Muhammad akan membunuh engkau, tak apa, kau ikut kita 1 hari 2 hari saja. Lepas tu nanti kau baliklah. Dia kata gitu kepada Umayyah. Maka Umayyah pun ikut berangkat bersama mereka. Kemudian dipendekkan ceritanya di sini, Allah pun membunuhnya. Maknanya dia memang benar-benar mati dalam peperangan tersebut. Maknanya mati kerana dibunuh, mati kerana terbunuh di dalam peperangan Badar itu. Maknanya samalah, dia itu terbunuh oleh kerana memerangi Nabi SAW dan Nabi SAW pun memerangi dia. Jadi, dalam kitab kita ini ada menyertakan kepada kita dengan riwayat yang lain. Satu lagi riwayat yang hampir kurang sama penceritaannya, namun saya tidak muatkan di skrin saya di sinilah kerana agak panjang kalau kita nak baca. Tapi nanti saya harap jemaah semua dapat baca hadis yang tidak kita baca sebab ceritanya sama, cuma ada sedikit penambahan daripada sudut kisahnya yang mana dia kata bahawa sejak hari itu Sa'ad ni dia tidak keluar. Maknanya sejak dia dengar apa yang disebutkan, Umayyah, apa yang Umayyah sebutkan tu kan, dia tak keluar daripada rumah melainkan sesuatu keperluan yang penting kerana dia takut apa yang disebutkan oleh Sa'ad itu menjadi kebenaran, iaitu Muhammad akan membunuh dia. Maka di sinilah ada hadis yang lain menguatkan kisah yang ada di slide kita pada malam ini, di stream kita pada malam ini, sehingga kita dapati bahawa Umayyah dia memang benar mati. Ketika dia memerangi kaum muslimin. Maknanya apa yang Nabi SAW sebutkan yang didengar oleh Sa'ad ibn Mu'az, ia menjadi kenyataan. Baik, apakah pengajaran yang boleh kita keluarkan daripada perbincangan hadis yang ke-25 ataupun kisah kita yang ke-25 pada malam ini? Ada beberapa pengajaran yang ingin saya tampilkan di situ, ialah kita lihat begini. Pengajaran yang pertama ialah kebenaran pada kata-kata Rasulullah SAW. Ini juga, poin yang pertama ini juga kita dah bincangkan pada minggu lepas.
Okay, jika sesiapa yang mengikuti pengajian kita ini pada minggu lepas, kita juga ada mengemukakan poin yang sama, iaitu pengajaran yang sama. Setiap apa yang Nabi SAW ucapkan, dia menjadi kebenaran. Dan hal itu berlaku semasa hayat baginda. Iaitu tentang kisah yang minggu lepas dan kisah yang ini, kedua-duanya berlaku ketika Nabi SAW masih hidup. Dia telah berlaku, telah terjadi. Okay, so kita nak kata ginilah. Ketika Umayyah bin Khalaf mendakwa bahawa dia akan membunuh Rasulullah, kerana hal itu, kenapa Nabi kata Nabi akan membunuh dia? Kerana itu merupakan kata yang bermula daripada Umayyah sendiri. Kerana Umayyah bin Khalaf, dia ada kata bahawa dia akan membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi kata apa? Bahkan akulah yang akan membunuhnya dengan izin Allah. Maka perkara itu terjadi sebagaimana yang diberitahu oleh Rasulullah SAW dan baginda membunuhnya dalam peperangan Badar. Okay, so ini pengajaran kita yang pertama. Pengajaran kita yang kedua, orang yang mengenali Rasulullah SAW mengetahui bahawa baginda tidak berbohong. Jadi Nabi SAW ini adalah figure yang sebelum kedatangan agama Islam pun memang sudah dikenali sebagai orang yang al-amin, iaitu orang yang amanah. Okay, kerana sifatnya yang amanah, ramai orang, semua orang tahu bahawa Nabi SAW tidak berbohong. Cuma mengapa ada di kalangan mereka yang menolak dakwah Nabi SAW ialah kerana keegoan mereka untuk menerima kebenaran. Dan kita nampak di sini yang menyebutkan tentang kebenaran, yang percaya tentang kebenaran kata-kata baginda itu ialah Umayyah bin Khalaf dan isterinya. Bahkan bagi saya, Abu Jahal pun percaya kepada apa yang disebutkan oleh Sa'ad ataupun apa yang diberitahu oleh Sa'ad. Kerana ada beberapa hadis Nabi SAW yang lain menunjukkan bahawa musyrikin Makkah, walaupun mereka orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka percaya bahawa apa yang disebut oleh Nabi SAW adalah benar dan ia akan menjadi benar. Maknanya ia belum berlaku tetapi ia akan menjadi sesuatu yang akan berlaku. Jadi di sini kita dapati bahawa secara umumnya masyarakat Makkah sangat percaya kepada bicara Nabi SAW. Ya, sebab itu bila Sa'ad kata kepada Umayyah yang Nabi SAW akan membunuh dia, dia pun jadi takut, dia percaya sehingga kata-kata Sa'ad itu menyebabkan dia menjadi orang yang membataskan pergerakannya kerana bimbang akan terbunuh di tangan Nabi SAW. Okey, baik. Seterusnya, yang kedua. Yang ketiga. Cara mengadakan perniagaan zaman jahiliah iaitu mengadakan persaudaraan dan persahabatan antara mereka. Okey, mengadakan persaudaraan dan persahabatan antara mereka. Silap ya, taipan saya di skrin itu. Pada zaman jahiliah, bila kita nak mendapatkan sokongan, kita nak dapatkan jaminan keselamatan, biasanya ianya dilakukan dengan mengadakan persaudaraan dan juga persahabatan antara mereka. Contoh di sini, Umayyah bin Khalaf dan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ialah orang yang mengimani dakwah Nabi SAW, iaitu yang membela Nabi SAW. Berbeza dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang tidak beriman, bahkan sangat anti kepada Nabi SAW. Namun, mengapa mereka masih lagi boleh berbaik? Kerana mereka ada hubungan persaudaraan dan mereka ada hubungan persahabatan juga untuk mereka menjalankan perniagaan yang memberikan jaminan keselamatan kepada mereka ketika mereka berjalan di satu sebuah tempat. Jadi bila ada kenal seseorang, ada perjanjian dengan seseorang, perjanjian persaudaraan ini, maka keselamatan mereka, perniagaan mereka akan dijamin juga keselamatannya, tidak akan dirompak dan sebagainya. Okey. Baik, itu biasanya lah kita kata konteks yang ada pada masyarakat jahiliah pada waktu itu dan masih lagi diteruskan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya apabila Allah berkehendak sesuatu pasti terjadi. Jadi di sini semuanya kita
serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa bahkan aku yang akan membunuhnya. Kita lihat tadi pada pengajaran yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa dengan izin Allah. Maksudnya dengan izin Allah, okey, aku akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Bermakna dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat begini, ketika Umayyah bin Khalaf dia mengetahui bahawa Muhammad akan membunuhnya berdasarkan penceritaan yang ataupun berdasarkan kabar yang disampaikan oleh Sa'ad ibn Mu'az tadi kan kepada dia. Dia mula menjaga pergerakannya, membataskan pergerakannya, tak banyak keluar rumah kerana dia bimbang. Ini kita nampak sebagai usahanya supaya dia tidak terbunuh di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dia nak keluar ke perang Badar tu kan, dia rasa takut. Kerana dia tahu ini akan bertemu dengan Muhammad dan besar kemungkinan dia akan mati. Jadi cara dia berusaha mengelakkan hal itu ialah tidak keluar untuk pergi berperang. Namun Abu Jahal ni dia memberikan idea kepada Umayyah, tak apalah kau keluar 1 hari ke 2 hari lepas tu kau baliklah. Kan? Yang penting nampakkan muka. Macam gitu kan orang katakan. Yang penting nampakkan muka je lah dekat orang ramai yang kau ni mengikuti peperangan tersebut. Namun, kalaulah itu sudah takdirnya, dia akan mati, maka dia akan matilah. Kita usaha macam mana, okey, untuk mengelakkan perkara itu terjadi, namun kalau itu sudah tertulis dalam takdir Allah, maka itulah yang akan berlaku. Jadi di sini kita nampak takdir Allah itu dia sangat kuat. Orang yang beriman, dia akan mengimani hal ini dan dia tidak meragui tentang takdir Allah. Jadi apa pun kita ni kan, bila kita nak buat sesuatu, kita serahkan ia kepada Allah. Kita letakkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah usaha dengan cara yang begini, tapi kalau apa yang hasilnya adalah sebaliknya, maka itulah takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk diri kita. Maka orang yang beriman dia akan menerima semua perkara yang berlaku dalam kehidupannya dengan keimanan yang cukup mantap bahawa ini merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sejak kita di rahim ibu, sejak kita sebelum kita dilahirkan sehinggalah ianya terjadi. Okey, jadi kita nampak tadi bagaimana dia usaha nak elak jumpa dengan Nabi, tapi kalau dah begitulah takdirnya dia mati dalam peperangan Badar, maka dia matilah dalam peperangan itu. Tidak ada yang dapat mampu melawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman pada apa yang telah kita bincangkan. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi yang tinggi kan untuk terus-terusan belajar, untuk terus-terusan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahami hadis-hadis tersebut dengan kefahaman yang benar. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.